Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk pengurusan data. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 212. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 dan 2. Soalan 1, lengkapkan catapai dengan melabelkan maklumat berpandukan jadual yang diberi. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu lengkapkan catapai, lepas tu kita akan melabelkan maklumat yang kita akan dapat berpandukan jadual. Okey, jadual dekat sebelah ni. Okey, kita lihat catapai di sini iaitu haiwan vertebrata mengandungi nilai sudut iaitu 185 darjah, 45 darjah ada 2, kemudian 90 darjah. Okey, kemudian kita lihat kepada kita punya jadual, ada binatang reptilia, bilangan haiwannya sebanyak 6, kemudian mamalia 12, burung 24, manakala ikan iaitu 6. Okey, jadi kita akan lengkapkan catapai ni. Okey, pertama sekali kita boleh buat iaitu kita akan jumlahkan dahulu jumlah pecahan ni. Kita dapatkan bilangan haiwan ni, kemudian kita dapatkan dia punya pecahan. Okey, yang pertama kita tambah dahulu. Okey, 6, 12, 24 dan 6. Jadi kita tambahkan 6, kalau tambah 4 jadi 10, kemudian ada 8 kat sini, 6 dengan 2, 8, jadi 10 tambah 8, 18. Kemudian 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Okey, kita dapat jumlah haiwan iaitu 48. Okey, itu yang pertama. Kemudian barulah kita nyatakan pecahan dahulu. Okey. Okey, kita lihat reptilia ni 6. Jadi kalau pecahan dia ialah 6 per 48. Okey. Jadi kita tulis ni 6 per 48. Kita akan permudahkan. Sudah pasti ada dalam sifit 6. Iaitu 6 ini ialah 1 kali 6. 48 ini ialah 8 kali 6. Jadi kita boleh nyatakan dalam pecahan iaitu 1 per 8. Okey, manakala mamalia iaitu 12, jadi pecahannya ialah 12 per semua sekali iaitu 48. Jadi tulis ni 12 per 48. Okey, ada dalam sifir 4 boleh, dalam sifir 12 pun boleh iaitu 1 kali 12. Manakala 48 ni iaitu kita panggil 4 kali 12. Okey, so kita tulis ni 1 per 4. Tapi kalau kita nak buat sifir 8 pun boleh, sifir 4 pun boleh. Okey, sekejap cikgu tukar. Kalau kita sifir 4, kita samakan yang sebelah ni, iaitu 4 ini ialah 3 kali 4, 48 ni iaitu 12 kali 4. Macam tu kan. Okay, kemudian kita kena permudahkan lagi. Sifir 3 kan. Jadi 1 kali 3, manakala 12 ni ialah 1 kali 4. Jadi kita dapat pecahannya iaitu 1 per 4. Okay, seterusnya 24 ni kita nyatakan dalam pecahan. Jadi pecahannya ialah 24 per semua sekali iaitu 24 per 48. 24 per 48. Maka kita ada dalam sifir 12 iaitu 12 kali 2. 48 ni ialah 4 kali 12. Okay, kemudian kita boleh pemudahkan lagi.
sifir 2, 2 kali 1 dan 2 kali 2. Jawapan dia 4. Maka pecahan untuk burung iaitu 1/2. Dan yang terakhir ikan. Ikan ni sama bilangannya dengan reptilia. Jadi sama juga, kita akan buat 6/48. Jadi kita tulis ni 6/48. Jadi sudah pasti akan menghasilkan pecahan yang sama, iaitu 6 dengan 48 sifir 6. 6 ini ialah 1 kali 6. 48 ini ialah 1 kali 8. Jadi pecahan untuk ikan iaitu 1/8. Baiklah, itulah dia pecahan untuk bilangan haiwan yang ada, iaitu per dengan 48. Okey, bagaimana pula carta pi ni? Okey, carta pi ni untuk kita selarikan dengan bilangan haiwan, kita juga boleh dalam bentuk pecahan. Okey, pertama sekali kita dapatkan jumlah nilai sudut kat sini, iaitu kita akan tambahkan dahulu 180, 45, 90 tu So kita tambah kat sini, nak kita samakan pecahan dekat bilangan haiwan nanti. Okey, nanti cikgu terangkan lagi. Tulis dulu, kita tambah dulu. So 45 ada 2. Kemudian 90. Okay, kita tambahkan. Lima tambah 5, 10. Okay, kita lihat sini 8. Kemudian ada 8 dengan 8, 4 dengan 4, 16. 8 tambah 8, 16. 9 ni kita boleh tambah dengan 9 dengan 1, 10. Jadi 10 kita akan tambah dengan 16. 10 tambah 16 kita dapat 26. Okey. Jadi 2 dekat atas, 6 dekat bawah. Kemudian kita dapat 3. Okey, ini bermakna jumlah sudut ni ialah 360 darjah. Okay, kita lihat yang pertama kuning 180. Jadi kita akan ambil 180 per 360. Per 360, 36 sifar. Okay, sekarang sekejap cikgu buat garisan lain. Okay, kita akan permudahkan pula. Sifar kita potong. Kemudian 18 dengan 16, 36 sifir 9. 9 kali 2. Manakala 36 ini ialah 9 kali 4. Okay, sekarang 2 dengan 4 kita boleh memudahkan sifir 2. 2 kali 2 dan 2 kali 1. Ini bermakna 180 darjah ni nilai pecahannya iaitu 1/2. Jadi kita lihat kat sini yang mana 1/2. Okay, kalau lihat sini 1/2 ni ialah burung. Ini bermakna 180 darjah ni bilangannya iaitu burung. Jadi kita boleh labelkan. Okay, so kita labelkan dekat carta pi kita kat sebelah tadi. Okay, kita akan tulis yang ini sebagai burung. Burung. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan yang pertama. Kita dah selesai burung. Okey, kemudian kita lihat pula 90 darjah lah. Okey, jadi 90 darjah ni maksudnya 90 per semua sekali. Okey, kita nak dapatkan pecahan dia kan. So kita buat apa? 90 per 360 darjah. Okay, yang pertama kita permudahkan sifar kita potong. Kemudian 9 dengan 36 ada dalam sifir
9 kali 1, 9, 36 ini ialah 9 kali 4, maka kita dapat nilai pecahannya iaitu 1/4. Jadi 1/4 kita dapat nilainya iaitu yang kedua ni iaitu mamalia. Okey, ini cara yang pengiraan dia. Okey, jadi kita akan labelkan 90 darjah iaitu yang hijau tu iaitu mamalia. Seterusnya 45 darjah ni kalau kita tak kira pun kita boleh label iaitu nilai dia sama. Tengok ni 45. Jadi sudah pastilah ikan dan juga reptilia. Okey, namun demikian cikgu akan tunjukkan macam mana kita boleh mendapat 1/8. Jadi kita akan ambil pecahan untuk darjah ni iaitu 45/360. Jadi tulis ni 45/360. Okay, kat sini ada dalam CP9. 45 ni ialah 5 kali 9. 36 ni kalau kita hafal ini ialah 36. 4 kali 9. Tapi sebab ada sifar ni so 40. Jadi 5 dengan 40 ni CP5. 5 kali 1 dan 5 kali 8. Ini bermakna 45/360 iaitu 1/8. Okey, jadi 1/8 ni iaitu 45 ni lah reptilia. Okey. Okey, itu cara pertama lah yang cikgu buat iaitu kaedah pengiraan. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita labelkan dahulu untuk reptilia dan juga burung. Jadi tulis ni reptilia dan burung yang di bawah ni. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan ini. Namun demikian, cikgu tak nafikan setengah-setengah buku ataupun kita murid belajar kita boleh menghafal, iaitu kita boleh menghafal nilai darjah. Kalau 180 darjah ia ialah 1/2. Okey, kalau dia 90 darjah nilai pecahannya iaitu 1/4. Manakala kalau 45 darjah nilainya iaitu 1/8. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 1. Sebelum tu sedikit pembetulan iaitu 180 darjah iaitu burung, manakala 45 darjah ni sebenarnya iaitu ikan. Okey, bukannya burung. Okey, so betulkan balik. Yang mana ikan ialah 45 darjah iaitu 1/8. Jadi ikan ni dia akan sama dengan reptilia sebab bilangannya 66. Okey. Itu dia soalan nombor 1. Jadi cara dia tadi cikgu cakap, satu melalui pengiraan, yang kedua cara menghafal, yang mana 180 darjah itu ialah separuh iaitu 1/4. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang kedua. Ini dia catapai bilangan peserta olahraga 4 buah sekolah iaitu sekolah P, Q, R dan S. Okey. Jadi kalau kita lihat nilai kita panggil darjah kat situ, kita boleh ingat tadi yang mana cikgu ulang balik. Kita boleh ulang yang benar kalau dia 1/2 iaitu 180. Okey. So kita boleh tulis ni untuk kita remind balik, kita ingat balik 180 darjah iaitu 1/2. Kalau dia 90 darjah iaitu 1/4. Manakala kalau dia 45 darjah iaitu 1/8. Okey. Okey, kita lihat soalan A. Soalan A diberitahu ataupun dinyatakan lengkapkan bilangan peserta catapai jika bilangan peserta dari sekolah P iaitu 3 orang. Okey, maksudnya kita perlu lengkapkan, kita ada satu saja pembayang iaitu P. P yang warna kuning ni iaitu 3 orang. Okey, ini 3 orang. Okey,
Okey, jadi kita kena lengkapkan, yang mana kita kena nyatakan bilangan peserta soalan B. Kalau tengok soalan A, lengkapkan bilangan peserta dalam catapai. Okey, maksudnya kita lengkapkan bilangan orang dia. Okey, dia soalan A dia bersangkut dengan soalan B, yang mana soalan B nakkan kita nyatakan bilangan P, Q, R dan S. Okey, kita lihat dahulu Q. Q ni kita lihat pecahannya iaitu 90 darjah. Jadi kita boleh tulis ni 90 darjah. Okey, pembayangnya ialah P. So P ni berapa darjah? Kita tulis ni, kita buat dulu koma. P bersamaan 45 darjah. Okey, so kita boleh buat dalam bentuk nisbah ataupun perkadaran. Kita buat macam mana? Kita buat sebab kita tahu P tu 45, jadi kita buat sini 3 per 45. Maksudnya 3 orang 45 darjah. Okey, so kita buat sama dengan, okey, kalau dia 90 darjah, 90 darjah dekat bawah ni, jadi berapa orang? Macam tu. Okey, so kita lihat perkadaran bawah ni, bagaimana 45 boleh menjadi 90, dia akan didarabkan dengan 2. Okey, bila atas bawah darab 2, maka atas juga kita akan darabkan dengan 2. Ini bermakna 3 kita akan darabkan dengan 2. Jadi kita dapat terus jawapannya iaitu 6 orang. Okey, ini bermakna untuk Q iaitu 6 orang. So kita boleh tulis 6 orang kat sini. Kita tulis ni 6 orang. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, ataupun kita kata bilangan seterusnya, iaitu untuk R. Okey, R kita buat situ bawah tu, R sama dengan 45 darjah. Okey, sebenarnya dia sama dengan P kan. Kalau tengok darjahnya jadi tak payah kira pun tak apa, jawapan dia 3 orang. Tapi cikgu tunjukkan juga macam mana kita boleh dapat bilangan dia 3 orang, yang mana kita ambil pembayang yang P tu, iaitu untuk 3 orang kita dapat 45 darjah. Okey. Manakala R kita tahu dia punya darjahnya ialah 45 darjah. Jadi kita nak tahu nilai yang atas, iaitu bilangan dia. Jadi konsep dia sama juga. Bagaimana 45 boleh jadi 45? Dia akan darab dengan 1. Jadi bila bawah darab 1, atas juga darab dengan 1. Ini bermakna 3 kita akan darab dengan 1. Jadi kita dapat jawapannya 3 orang. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan R. Jadi kita boleh labelkan untuk di bahagian R iaitu 3 orang. So tulis ni 3 orang. Okey, untuk soalan seterusnya kita akan buat di muka surat di sebelah. Okey, kita buat di muka surat sebelah. Okey, kita abaikan soalan A, kita akan buat soalan B, yang mana kita akan nyatakan bilangan peserta S. Okey, so yang pertama sekali kita tulis dulu S. Okey, S bersamaan, kita lihat dahulu dia punya peratus, ataupun kita kata dia punya apa, dan nisbah atau dia punya kita panggil sebagai darjahnya, iaitu nilai sudutnya 180 darjah. Okey, kita lihat dulu seperti tadi 45 setiap 3 orang, nilai darjahnya iaitu 45. Okey, so kita tulis ni 3, bawah ni ialah per 45. So ni darjah dia. Okey, dia akan berkadaran kalau 180 darjah. So berapa nilai dia? Okey, sekarang ni apakah kaitan dia 45 menjadi 180?
Jadi kita kena tahu 45 ni darab berapa dapat 180. Okey. Jadi cikgu gunakan kaedah cuba jaya. Cikgu cuba darabkan dengan 8. Okey. So kalau kita darab 8, 5 kali 8 40. 4 kali 8 32. Jadi 32 tambah 4 36. Dia jadi 360. Okey, dia tak sama 180. Kita nak samakan 180. Jadi kita buat pula 45. Cuba kita darabkan dengan 4. Okey, 5 kali 4 20. 4 kali 4 16 tambah 2 18. Okey, jadi kat sini dapat 180. Ini bermakna untuk 45 menjadi 180 dia didarabkan dengan 4. Okey, maksudnya atas ni kita akan darab, bawah ni kita darabkan dengan 4. Dia jadi 180. Bila bawah darab 4, atas juga kita akan darabkan dengan 4. Jadi kita akan buat berapa? Kita ambil 3. Kita akan darabkan dengan 4. Jadi 3 darab 4 kita dapat 12. Jadi 12 ni iaitu 12 orang. Bilangan untuk 180 darjah ni iaitu 12 orang. Jadi kita tulis ni 12 orang. Kita tulis orang. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan B. Yang mana kita labelkan untuk Q, R dan S. Okey, kita sambung dengan soalan seterusnya. Soalan C, nyatakan sudut yang diwakili oleh peserta yang paling sedikit. Okay, yang paling sedikit bermaksud sudut yang paling kecil. Okey, jadi kata kunci di sini iaitu sudut yang diwakili bilangan peserta yang paling sedikit. Okey, jadi kita lihat sini bilangan yang paling sedikit ialah 3 orang lah. So nyatakan sudut yang diwakili paling sedikit, sudah pastilah jawapannya iaitu 45 darjah. Okey, so cikgu boleh tulis 45 saja, nanti cikgu tambah kita panggil sifar kat atas tu, sifar kecil, iaitu darjah. Okey, so kita tulis sini darjah, bulat kecil. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Hitung beza antara bilangan peserta olahraga sekolah S dengan sekolah P. Okey, so kata kunci di sini beza untuk S dan P iaitu bilangan. Untuk mendapat bilangan, tadi cikgu dah tengok, dah tulis tadi. Bilangan iaitu yang pertama sekali dia tanya S dan P. So kita tulis dulu bilangan. S itu iaitu 12, manakala P 3 orang. So kita tulis dulu bilangan. Okay, kita tulis S sama dengan 3. Manakala P sama dengan 12. Jadi untuk mendapat beza, kita akan buat 12 tolak 3. Jadi kita tulis sini 12 tolak 3, 3 tak boleh, 2 tak boleh tolak 12, tolak 3, pinjam jadi 12. 12 tolak 3, 9. Jadi beza antara bilangan peserta olahraga sekolah S dengan sekolah P iaitu 9 orang. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan D. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk pengurusan data bagi muka surat 212 untuk nombor 1 dan 2. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.